Salam sejahtera, saya Saiful Hamdan. Lagi satu vlog pasal kereta Persona SE saya. Kita semua tahu Persona model ni dia diasaskan daripada Proton Gen 2. Jadi rupa depan dia start daripada bahagian depan ni sampai ke bahagian pintu depan, dia semua sharing part dengan Gen 2. Tapi start daripada pintu belakang dan seterusnya ke belakang, dia adalah unik kepada Persona, kecuali lampu belakang lah, sebab lampu belakang dia sharing part dengan Gen 2 juga. Persona ni boleh dianggap sebagai Wira sedan dan Gen 2 adalah Wira aerobag, sebab model ni dia punya internal code dia adalah WRM ataupun Wira replacement model. Jadi secara teknikalnya Persona dan Gen 2 sebenarnya boleh dianggap sebagai Proton Wira generasi kedua lah. Kenapa Proton tak nak namakan kereta ni dengan nama Wira, saya tak tahu. Kalau dia orang guna nama Wira, saya rasa lebih bagus lah pada saya, sebab kita boleh kekalkan nama Wira yang sangat sinonim dengan Proton tu untuk generasi kedua. Sebab Wira, terutamanya Wira yang 1.8 adalah model yang paling sporty. Model Wira kan dia orang guna dalam rally. So apa yang saya nak kongsikan dekat sini, perbezaan antara Persona ni dengan Gen 2. First ialah dia punya roofline. Kalau Gen 2 sebab dia design aerobag, so dia punya roofline dia akan rendah sikit daripada Persona. Bahagian pintu ni dia akan cerun lagi ke bawah, dan dia punya quarter window ni dia lagi kecil lah. Lepas tu dia punya backline ni, untuk Gen 2 backline dia akan melengkung sikit ke atas. Pintu panjang sama Persona ni dengan Gen 2, panjang pintu dia sama, bukaan dia sama. Semua yang membezakan dia punya roofline dengan quarter window dia, dan juga backline ni lah. Lepas tu sebab Persona ni dia sedan, Gen 2 ialah aerobag ataupun hatchback. Kalau Gen 2 boot belakang ni dia buka sekali dengan cermin. Kalau Persona ni dia buka sini je lah sebab dia sedan. Yang bestnya pasal Persona ni, saya pun saya tak ingat bila saya perasan benda ni, tapi mungkin lepas saya pakai kereta ni baru saya perasan lah. Oh, kereta dah lama sangat parking sampai berdaun dah. Buang daun dulu. Begini, kalau kereta dah lama parking, daun-daun masuk kat celah-celah ni kena selalu bersihkan, sebab benda-benda ni boleh mendatangkan karat. Ada orang kata macam tu lah. Okay, model Persona ni benda yang mungkin saya perasan lepas saya pakai lah. Sebelum saya beli kereta ni, saya tengok dalam gambar-gambar masa launching, saya tak perasan pun. Dia guna, walaupun dia sedan, dia guna pneumatic strap ataupun saya tak pasti ni gas atau pneumatic, saya rasa gas. So dia pakai gas strap untuk buka boot ni. Dia adalah model Proton sedan pertama yang boot belakang ni ada cover lah. Kalau model sedan Proton sebelum ni, daripada Wira sampai ke wajah, cover ni tak ada. So bila dia orang keluarkan model Persona ni, baru dia pasang cover, so nampak cantik lah. Tapi cover ni pun untuk model medium line dengan high line je. Masa keluar tu, lepas tu SE ada, SE pun ada lah sebab dia full spec. Tapi yang saya nak highlight benda ni lah, jarang kereta sedan guna design ni, sebab design ni agak mahal, sebab dia banyak sangat linkage. Kalau dia gerak tutup tu, dia akan gerak macam tu lah. Dan sebab dia guna gas strut ni, dia punya bonnet ni agak berat dirasakan. Bila bergerak, kita nak tutupkan dia akan rasa macam berat. Kebanyakan kereta sedan dia akan guna jenis hinges yang bulat macam tu, besi yang kita panggil gooseneck hinges lah. Dia ada besi turun macam tu. Lepas tu bawah ni akan ada satu besi melintang atau dua besi melintang, untuk jadi dia punya spring. So bila dia buka, dia terus angkat boot tu, terus buka ke atas. Jenis macam tu, dia nak buka boot ni jadi lebih ringan sebab dia guna momentum daripada spring besi bawah tu. Tapi kelemahan yang design tu, dia punya besi tu akan masuk ke dalam boot, dia akan mengganggu ruang lah. So bila Proton guna design gas strut ni untuk Persona, dia tak ganggu ruang bonnet. So ruang bonnet ni boleh digunakan sepenuhnya, tak ada sebarang objek yang
protrude ataupun mengganggu. Macam kalau bonet yang guna gooseneck tu akan duduk dalam ni. Dia akan kacau kalau letak bag yang tinggi macam ni, bila tutup dia akan kena kat bag. Kalau siapa pakai Wajar dengan Wira ataupun Saga BLM, FLX, dia pakai design tu. So bila korang tutup bonet, neck gooseneck hinges tu akan masuk dalam bonet, dia akan duduk macam tu. Bentuk U macam tu. Kebanyakan kereta sedan dia akan guna design tu lah, sebab dia lebih murah untuk dibuat. Kalau Saga baru ni, Saga VVT dengan Saga facelift ni, dia punya gooseneck tu dia tak guna besi panjang, dia guna spring kat tepi ni. Dia ada spring. Preve pun sama, dia guna gooseneck hinges juga, dia guna besi. Selalu yang guna design macam ni kereta-kereta hatchback. Kereta sedan jarang guna design ni, tapi saya perasan dalam tahun 2000 ke atas macam tu, banyak kereta sedan yang guna design gooseneck hinge ni. Kebanyakannya kereta Eropah lah. Saya tengok Volvo S60 ada pakai, BMW 3 Series pada zaman tu pun pakai. Kereta Jepun yang saya nampak pakai macam ni cuma Mitsubishi Lancer yang Proton guna untuk jadi Inspira tu, dia pakai macam ni. Mazda 6 yang first generation pun dia guna ni. Lagi kereta apa yang saya tengok dia guna ni, Honda, saya rasa Honda Legend pun pakai macam ni. Honda Legend, Honda Accord yang SM4 dia guna gooseneck hinges. Yang tu sebab kakak saya ada pakai kereta tu, saya dah tengok dia guna gooseneck. Yang guna ni jarang, kebanyakan kereta sedan jarang guna design ni sebab dia mahal nak buat. Dia guna linkage. Lepas tu kos benda ni pun mahal sebenarnya, punya gooseneck hinges ni. Dia punya gas strut ni. Mungkin ramai yang tak perasan benda ni bila dia orang pakai Persona ataupun mana-mana kereta sedan, dia orang tak, benda-benda kecil ni selalu orang tak ambil kisah pun, tapi saya highlight lah sebab pada saya benda ni menarik. Lagi lepas tu Proton ada tambah ni lah, garnish ni dekat belakang untuk bezakan belakang kereta Persona dengan Gen 2, sebab dia share lampu belakang. Itu saja beza antara Gen 2 dan Persona dari bahagian belakang. Dia punya bumper pun dia panjang sikit kalau berbanding dengan Gen 2. Sebab Gen 2 dia punya bontot dia saya ingat berhenti sampai sini je kot. So lampu ni ke dalam lagi, so dia punya cut line untuk bumper ni, bumper saya ni dah pernah kena dengan pokok belakang, so terbuka sikit. Klip dia dah tak masuk. Kalau Gen 2 dia punya cut line ni lurus je lah. Dia sampai daripada sini sampai ke lampu ni dia lurus je. Kalau Persona pasal dia bumper dia panjang sikit, dia orang buat ada lekuk sikit lah kat sini. Ini sama je lah dengan Gen 2. Lagi satu Gen 2 aerial radio dia duduk depan. Yang pakai Gen 2 tahulah. Lepas tu Gen 2 sebelum yang facelift CPS keluar, interior dia, design door panel dengan dashboard ada beza sikit. Saya nak tunjuk pun saya tak ada Gen 2 yang first model. Kawan saya punya Gen 2 pun dah jual. Jadi kena tengok dalam gambar lah. Saya sebenarnya suka interior Gen 2 yang first model. Walaupun dia nampak tak praktikal, tapi saya suka design dia sebab design minimalis. Gen 2 keluar tahun 2004. Proton buat design interior macam tu. Masa tu pun saya rasa macam apa design interior macam tak best kan, macam tak praktikal sangat. Tapi bila sekarang ni saya tengok balik, tahun 2004 Proton buat kereta Gen 2 dengan design luaran dia yang cantik, kemas, sporty dengan interior yang minimalis tu, saya rasa dia dah mendahului zaman lah dari sudut reka bentuk. Dan kudos kepada designer tim Proton pada masa tu. Cuma sebab dia buat kereta untuk family, dia jadi macam tak berbuat, saya rasa macam kurang, atau mungkin sebab design dia terlalu futuristik dan minimalis masa tu, orang tak boleh terima lagi lah saya rasa. Mungkin lah sebab saya pun masa mula keluar Gen 2, saya tengok kat showroom masa tu pun saya rasa benda yang sama juga. Tapi bila dah sekarang ni saya dah pakai kereta ni dah 12 tahun, baru saya perasan interior Gen 2 tu sebenarnya mendahului zaman dari sudut dia reka bentuk. Dengan warna krim dia, walaupun kereta macam sporty tapi Proton guna warna krim, macam kelakar sikit lah rasanya. Tapi bagusnya warna krim tu, interior dia jadi nampak luas. Saya tertunjukkan makanan yang saya baru beli. Ni nak buat minum ni. Gen 2 yang lama dia tak ada laci, dia guna poket je, poket open, macam kereta Lotus lah. Itu saja sedikit sebanyak perkongsian, terutamanya berkaitan design belakang Gen 2 dan Persona yang saya boleh share. Ni belakang ni ada kemik sikit ni pasal ada motor langgar. Nasib baik dia tak makan dalam ke body, kena dekat dia punya base coat je.
atau saya macam malas nak repair lah. Kereta ni pun dah banyak sangat kena accident, salah balas sana sini, dah malas nak repair. Pakai je lah dulu, bajet tak ada. Itu saja perkongsian vlog Persona SE saya. Jangan lupa subscribe channel untuk perkongsian lebih banyak vlog pasal Persona SE. Jangan lupa like video ni kalau suka perkongsian ni. Follow saya di Instagram, Twitter dan juga Facebook saya. Saya ada buat page, tapi buat masa ni saya belum fokus lagi dekat page. Saya lebih fokus pada personal Facebook. Boleh cari nama saya, Saiful Hamdan. Link kepada social media saya ada dalam description. Kalau ada yang nak tanya pasal kereta Proton, pasal nak beli Proton atau nak booking, boleh WhatsApp saya juga. WhatsApp link dalam description juga. Buat masa ni kita masih lagi tutup showroom, tapi boleh booking. Booking Proton boleh buat online dekat website. Tapi kena bayar booking lah RM9.50 untuk semua model Proton kecuali S70. S70 kena bayar RM99.50. Boleh booking kat sana. Just bagi tahu detail diri kita yang nak booking, lepas tu nama dealer lah. Kalau tempat saya dealer nama Wajah Kuasa Senyap Berhad 3S. Itu saja perkongsian. Sehingga ke video akan datang. Sekian, terima kasih.